Dan sekali lagi selamat datang ke channel ini dengan satu lagi cerita hantu untuk malam ini, di mana malam ini saya akan bacakan cerita yang ditulis oleh Amirul Hakim di Wattpad, ya, di mana sekiranya anda ingin membaca cerita ini di Wattpad, saya akan letakkan link di bawah. So, tajuk cerita kita untuk hari ini, Asrama Sekolah. Masa kejadian ini berlaku, umur saya baru 13 tahun. Kecil lagi. Pula itu pertama kali saya masuk asrama. Dan ini juga adalah kali pertama saya duduk jauh daripada keluarga di rumah. Sebelum ini semuanya mak ada. Bila dekat asrama, kenalah independen dan orang cakap. Mula-mula saya memang berkeras tak nak masuk asrama. Tetapi sebab tak nak sambung sekolah darjah khas, mak aku cakap kena masuk asrama juga. Okey, deal. Asrama pun asrama lah. Janji tak payah ke sekolah agama lagi. Nak jadikan cerita, petang itu saya demam. Lepas sembahyang je, saya dah baring atas katil, berselubung sebab satu badan rasa tak sedap. Budak bilik saya tu ada juga yang ajak ke hospital, tapi saya tak nak. Saya takut kena ambil darah. Well, saya fobia sikit dengan jarum ni. So, seperti orang lain juga, lepas telan 2 biji Panadol, saya terus lena. Petang itu saya masih lagi baring. Tak larat lagi nak ke surau. Kawan-kawan yang lain semua dah tak ada. Tinggal saya seorang je dalam bilik itu. Saya ni jenis yang penakut sebenarnya. Tetapi bila you dah tak larat nak bangun, apa benda nak jadi pun jadilah. Saya dah tak kisah, asalkan dapat baring dan rehat atas katil itu. Dari maghrib sampai ke isyak saya tidur. Masa itu tak fikir dosa lagi, yang fikir sakit dan tak larat nak solat. Dalam pukul 10 macam itu, bilik saya riuh balik sebab kawan-kawan semua dah habis prep. Saya yang dari tidur tadi terjaga dan tengok semua dah ada. Ada yang tengah berbual, ada yang tengah kemas buku sebab esok kan sekolah. Ada yang tengah curi-curi call mak guna handphone dekat tepi tingkap. Dan ada juga yang tengah baring layan komik gempak. Kepala saya masih berat, tetapi dah kurang sikit lah dari tadi. Jadi saya ambil keputusan untuk sambung balik tidur lepas itu. Dan memang sekejap saja. Saya terus lena walaupun dari maghrib tadi saya dah puas tidur. Memang dah tak sedar apa-apa dah. Nak baca doa tidur pun saya dah tak larat. Penat. Tiba-tiba saya terjaga dari lena sebab terdengar ada orang tutup pintu bilik saya dengan kuat. Saya yang tidur menghadap ke tingkap pun tolehlah ke belakang nak tengok siapa yang masuk malam-malam buta ini. Masa saya toleh tu, saya hanya sempat tengok dari belakang badan kelibat seseorang sedang berlari keluar dari bilik saya itu. Saya pun pelik. Heran, siapa yang keluar tengah-tengah malam macam ini? Disebabkan risau kelibat tadi itu pencuri, saya pun tolehlah kiri, kanan bilik saya itu. Alangkah terkejutnya bila saya tengok kiri kanan, semua orang dah tak ada. Langsung tidak ada orang. Dengan katilnya yang kemas, siap string lagi. Elok je saya tengok. Bilik tak bersepah, tuala semua tersangkut rapi, almari pun tertutup rapat dan kasut-kasut tersusun cantik je dekat raknya. Saya jadi pelik. Saya rasa baru je saya tadi bangun tengok semua orang ada, siap bersepah lagi bilik ini. Ini bila saya bangun sekali lagi, dah bersih dah. Mimpi ke apa saya ni? Mungkin sebab saya tidur lama sangat. Otak proses lambat sedikit masa itu. Saya jadi blur sedikit. Lepas itu saya ambil keputusan untuk tengok di luar. Mana tahu dia orang semua tengah beratur ke sebab ada spot check. Susah pula saya nanti kalau tak turun kan. Dengan perlahan saya keluar dari bilik itu. Saya jengah ke bawah. Tak ada siapa langsung dekat kot di bawah. Saya pun rasa pelik. Saya jalan lagi ke bilik sebelah. Saya pulas perlahan tombol pintu bilik diorang. Terkunci. Saya dah mula tidak sedap hati.
Lepas itu saya jalan lagi. Sebelah bilik itu ada tangga untuk turun ke bawah. Saya duduk dekat tingkat 3, jadi tangga itu akan bawa saya turun ke tingkat kedua. Saya jenguk sikit. Gelap gelita tangga itu. Dahlah gelap, sunyi dan menakutkan. Dah macam tak nampak apa-apa pun dekat bawah itu. Serius. Dekat depan aku pula ada satu lagi bilik. Tapi nak dijadikan cerita, bilik itu dah lama tak ada orang guna. Bilik itu besar muatlah dalam 20 orang. Dan warden pun pernah pesan, jangan main dekat kawasan itu sebab dekat situ penuh dengan katil-katil yang dah rosak. Kira macam store lah. Tetapi senior kita orang pula lain cerita. Macam-macam versi lah aku pernah dengar. Ada budak pernah bunuh diri lah, pernah kena bunuh lah, macam-macam. Jadi kita orang ini yang duduk dekat aras 3 memang tak pernah lah nak ke sana. Bukan sebab takut, tapi nak hormat pesanan senior. Cewa. Tapi malam itu saya nampak yang sebaliknya. Bilik itu terang-terang yang amat. Dalam bukannya saya dekat bilik itu, tetapi dari jauh lagi saya dah boleh nampak cahaya terang benderang keluar daripada bilik itu. Macam yang saya cakap lah, sebab saya dah tidur lama sangat, otak saya jadi lembab sikit. Masa itu tak rasa takut pun, malah saya siap lagi nak ke bilik itu. Masa kaki saya nak melangkah, hati dah rasa tak sedap. Yalah, dah terjaga tengah malam buta, kawan-kawan semua tak ada. Lepas tu, gatal pula keluar nak tengok satu bilik yang tak pernah ada orang duduk, tiba-tiba penuh cahaya. Walaupun otak tengah lembab, common sense itu mesti ada lah kan. Disebabkan saya rasa lain, saya tekad lalu mendekati tangga yang gelap itu. Entah kenapa, walaupun tangga itu gelap sangat-sangat, saya tak rasa apa-apa pun. Tetapi untuk saya ke bilik yang terang benderang itu, hati saya berat sangat. Terlalu berat sampai saya berani turun ke bawah. Dekat tingkat 2 itu, saya jalan perlahan-lahan menuju ke bilik kawan saya. Bilik pertama saya tak berani buka sebab bilik itu bilik senior. Kalau kau dah kacau senior, sama jugalah kau masuk bilik tadi tu. Jadi saya terus ke bilik sebelah dia. Bilik itu bilik kawan saya. Saya pegang perlahan tombol bilik itu. Lepas itu saya buka. Syukur dia orang tak kunci pintu. Saya masuk perlahan dan tiba-tiba kawan saya terjaga dari lena dia. "Weh Mirul, kau buat apa dekat sini?" tanya kawan saya yang dikenali sebagai Bob. "Sorry Bob, kacau you tidur. Saya dari bilik saya ni. Kawan-kawan saya semua tak ada dalam bilik. Saya tak tahu dia orang ke mana," jawab saya pada dia. Mungkin sebab si Bob ini mengantuk, jadi dia tak banyak soal. Lepas itu saya cakap kawan-kawan tak ada. Dia cakap okey. Lepas itu dia sambung balik tidur. Saya yang tengah bingung ini pun duduklah dekat lantai sebelah katil dia dan sandar dekat almari baju betul-betul sebelah katil dia juga. Lepas dia tidur balik, saya pun tertidur dengan keadaan terduduk dekat situ. Dan saya pun terjaga masa azan subuh. Lepas itu, dia orang belum balik lagi. Saya kejut Bob. Lepas itu, saya keluar perlahan-lahan balik ke bilik saya. Dalam hati, mesti kawan-kawan saya dah balik punya kan. Saya pun berjalan perlahan-lahan. Lepas itu lalulah ke kawasan tangga yang gelap itu tadi. Kali ini tangga itu dah tak gelap sangat dah, samar-samar sahaja. So saya dah malas nak fikir bukan-bukan, saya naik saja. Dan masa itu saya dah sampai tingkat 3. Saya sempat jengah ke kanan. Bilik tadi yang terang benderang dah gelap gelita. Betul-betul macam yang biasa kita orang tengok. Saya rasa tak sedap hati, terus saya pecut balik ke bilik. Sampai je dekat bilik, saya bukalah pintu bilik saya tu perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya saya pada masa itu apabila tengok semua kawan-kawan saya tengah nyenyak tidur. Bilik bersepah macam biasa, dengan baju tersidai sini sana. Badan saya masa itu terus menggigil, seram sejuk lain macam. Saya buka lampu, terus itu kejut semua orang. Tapi saya langsung tak cerita pun apa-apa dekat dia orang. Saya diam je. Apabila orang tanya saya dah sihat belum, saya cakap dah okey sikit. Dan disebabkan saya takut kena tinggal seorang-seorang dekat bilik, saya nekat pergi ke kelas pagi itu. Pagi itu macam-macam bermain di fikiran. Cikgu pun tanya, tetapi saya cakap saya tak sihat.
Padahal saya risau yang lain tak percaya apabila saya cerita nanti. Bila saya fikir balik, sebabkan malas nak baca doa tidur inilah, saya kena kacau sampai macam ini sekali. Mungkinnya. Serius, sejak dari kejadian ini sampai sekarang, penat macam mana pun, saya tak akan pernah lupa baca doa. So mungkin kita tak tahu, entah benda apa yang tengah tersengih tengok kita tidur kalau tak baca doa kan. Saya dah serik dah. Betul-betul serik. Dan sepanjang hari itu juga saya terfikir, agaknya kalau saya masuk ke bilik itu pagi tadi, sekarang ini dekat manalah saya agaknya ya? Apa korang rasa? Okey, itu saja untuk cerita kita pada episod kali ini. Sekiranya ada apa-apa komen ataupun cerita yang ingin dikongsikan, sila tuliskan di ruang komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih kerana mendengar. Saya Hakim. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. I can